Okey, seterusnya untuk soalan yang sama seperti metod yang pertama yang saya telah terangkan sebelum ini, cuba kita perhatikan soalan yang sama, metod yang kedua. Okey. Solution dia. Ini masih sama. Step yang pertama masih sama. Change into metric form. Masih sama. Okey, pelajar-pelajar kena tukar ke dalam bentuk metric form ni. Metric form apa sebelum ni saya terangkan di sini A nilai X equal to B. Okey. Sama. Okey, kaedahnya. Okey, transfer equation ni dalam bentuk metric form. Okey. Dalam video yang pertama Gaussian ni saya dah terangkan bagaimana nilai-nilai di equation ni transfer ke dalam bentuk metrik, dan pelajar-pelajar pun dah mahir dah. Sepatutnya dah mahir sebab untuk metrik ni telah disentuh dalam matematik 1. Okey. Saya suka ingatkan sekali lagi, pastikan kedudukan X, Y, Z. Kalau diguna X, Y, Z lah, kedudukannya ikut sequence susunan dia. Begini dia dah ada satu trik di sini. Dia letak Y di sini. Kalau pelajar tak alert dengan perkara ni, dia akan letakkan 3 di sini. Jadi salah jawapannya. Jadi perlu letakkan nilai 4 dah. Kan? Kedudukan X, Y, Z ni. X, Y dan Z. Okey. Kalau lupa, tengok semula video yang pertama berkaitan dengan Gaussian yang saya ceritakan sebelum ni. Okey. Untuk metod yang kedua, pelajar perlu create table. Okey, bina jadual. Tujuannya tetap sama sebab kita nak menjadikan A21, A31 dan A32 sama dengan kosong. Kita akan mencari jalan bagaimana nak menjadikannya kosong. Okey. Ni adalah kedudukan B. Okey, kedudukan B. Okey, untuk menjadikan A21 kosong, ini kita perlukan kosongkan. Bagaimana kita nak jadikan kosong? Okey. A21 bahagi A11. Okey, ni proses yang pertama. Maksudnya A21 bahagi dengan A11. 4 bahagi 1 sama dengan 4. Okey. Nilai ni kita akan gunakan dalam operation sebelah sini nanti. Di sini. Operation ni akan menggunakan nilai 4 ni. Okey, cuba kita perhatikan. Okey. A21, okey, A21 kita nak jadikan kosong, betul? Jadi A21 tolak A21 per A11 didarabkan dengan diharapkan dengan A11. Itu yang berlaku dalam proses ini. Dan yang seterusnya pun sama juga. Okey, saya terangkan di sini saja. Maksudnya A21, kita ambil nilai A21, tuliskan A21 tolak dengan proses elimination coefficient yang kita buat di sini tadi. Okey, tolak hasil dia A21 bagi A11. Okey, dan didarabkan dengan A11. Sebab kita nak jadikan ni kosong. Apabila kita lakukan operasi tersebut, 4 tolak 4 darab 1 sama dengan kosong. Okey, seterusnya yang seterusnya kena selesaikan lah. Kita dah lakukan A21, betul? So A22, A23 akan menjalani proses ataupun operasi perubahan. Okey, maksudnya di sini 3. Okey, A23 sama dengan 3 tolak 4. Okey, di sini adalah proses yang kita nak lakukan di sini. Okey, nilai 4. Nilai 1 ni mana? Nilai yang berada di atas dia. Okey, atas dia apa? Ni, A11 atau A21, A11, A12, A13 nanti. Okey, dia ikut matrik dia lah, dia punya pair dia. Jadi 3 tolak 4, okey, darab dengan 2. 2 mana? 2 yang di atas 3 ni. Tadi dia di atas 4 adalah 1. Di atas 3 adalah 2. Jadi 3 tolak 4 darab 2 sama dengan negatif 5. Soalnya A23. Ini. A23 jadi 1 tolak 4. 4 tu apa? Ini. Kita akan guna sama. 4
darab dengan apa? Darab dengan yang di atas dia. Di atas dia adalah negatif 1 sama dengan 5. B pun tak terkecuali, pun terlibat juga. Dia satu row. Jadi 3 tolak 4. 3 tolak 4 darab dengan yang di atasnya adalah 2. 8 sama dengan negatif 5. Okay, selesai untuk A21 dijadikan sebagai kosong. Seterusnya, kita akan jadikan kosong yang mana? A31 dan A32. Okey. Perhatikan prosesnya. Apabila dilakukan proses bagaimana yang kita lakukan pada A21, okey. Pertama sekali, elimination coefficient kena selesaikan terlebih dulu. A31, maksudnya A31 ni bahagi dengan A11. Dia tetap menggunakan A11. Okey, A11 sama dengan 2. Lepas tu baru kita lakukan proses bagaimana kita lakukan pada A21 ni tadi. Jadi 2 tolak 2 darab 1 sama dengan 0. 2 tolak 2 darab 1 sama dengan 0. Okey, yang seterusnya adalah A32. A32 adalah 2 tolak 2 darab dengan 2. Dia masih rujuk pada R1 ni. Okey, R1. Jadi sama dengan negatif 2. Dan yang ketiga, 3 tolak 2 tolak negatif 1. Darab negatif 1. Itu yang dapat 5. Dan B3 adalah 5 tolak 2 tolak 2 darab dengan 2. 2 ni mana? 2 ni adalah ni. R1 tu. Okey. Sama dengan 1. Selesai untuk A31 sama dengan 0. Okey, seterusnya kita akan jadikan A32 sama dengan 0. Prosesnya ada sedikit saja perbezaan dengan A21 dengan A31 sebab kita akan menggunakan row yang kedua dan row yang ketiga saja. Okey. Okey, cuba kita perhatikan. Okey, untuk A32 menjadi 0, okey, ini kita punya tujuan. Okay, untuk menjadikan A32 sebagai 0, okay, kita akan fokus kepada ini saja operasinya. Okey. Nah, yang ni kita tak nak kacau. Dua ni dah cantik. Dah jadi 0, betul? Jadi, kita akan gunakan A32 per A22. A32 per A22 akan dapat 2/5 yang kita akan gunakan dalam operasi di sebelah ni. Okey. Okey, yang pertama kita akan lakukan operasi pada A32. Jadi negatif 2, okey, negatif 2 tolak 2/5. Okey, nilai koefisien kita, elimination coefficient kita 2/5 darabkan dengan negatif 5 yang di atasnya. Di atas. Okey, sama dengan 0. Okey, ni kita potong, negatif, positif, negatif. Atau jadi 0. Okey. Okey, seterusnya A33. Okey, sebelah dia. Okey, 5. Okey, 5 tolak 2/5 darab 5. Okey, darab 5 yang atasnya positif 5 kan? Darab 5. Jadi dapatlah 3. Dan yang terakhir adalah B. B kita adalah 1. 1 tolak 2/5 darab negatif 5. Yang di atasnya negatif 5 kan? Negatif 5. Negatif 5 dapatlah nilai 3. Okey, selesai kesemuanya kita jadikan sebagai 0. A21 sama dengan 0, A31 sama dengan 0 dan A32 sama dengan 0 melalui operasi yang kita lakukan di jadual ini. Ini adalah kaedah jadual. So, proses yang seterusnya adalah untuk mencari nilai X, Y dan Z. Okey, seterusnya kita akan mencari nilai X, Y, Z. Okey. Sebelum tu kita tukarkan jawapan kita dalam bentuk matrix form supaya kita senang melakukan penyelesaian yang seterusnya. Okey, step ini kita lakukan kita letakkan jawapan kita dalam bentuk matrix form. A21, A31 dan A32 telah kita jadikan 0. Jadi senang proses yang seterusnya. Okey, proses yang seterusnya kita nak mencari nilai. Yang paling senang adalah ini, kita selesaikan daripada bawah. Sama juga saya terangkan dalam video yang pertama, proses dia daripada bawah ke atas prosesnya. Okey, 3Z ni adalah nilai 3Z. Okey, 3Z. Okey, ni nilai Y, ni nilai X, betul? Jadi maksudnya 0X, 0Y, 3Z.
3Z sama dengan 3. 3Z sama dengan 3, Z sama dengan 1. Maksudnya apa? 3 bagi 3. 3 ni kita bawa ke sebelah sana kan. Dapatlah Z sama dengan 1. Proses dan yang seterusnya, okay, ni kita find step yang keempat, Terlepas step yang keempat adalah yang terakhir adalah untuk mencari nilai X, Y dan Z. Okay, seterusnya kita mencari nilai Y, sebab kita bekerja daripada bawah ke atas. Jadi Y adalah negatif 5 Y, negatif 5 Y, ini kedudukan matrik X, Y dan Z. Jadi negatif 5 Y tambah 5 Z sama dengan negatif 5. Okey, masukkan nilai Z yang telah kita perolehi di sini tadi. Jadi negatif 5Y tambah 5, Z kita adalah 1 sama dengan negatif 5. Okey, positif 5 kita bawa ke sebelah kanan jadi negatif 5. Jadi negatif 5Y sama dengan negatif 10. Y sama dengan negatif 10 bahagi negatif 5. Tu yang dapat nilai 2 di sini. Okey, nilai 2 di sini. Okey. Dan yang terakhir kita cari nilai X. X kita adalah 1X. Okay. 1X ataupun X saja tambah 2. Ni 2. Okay. 2Y dan negatif 1Z. Negatif Z sama dengan 2. Dengan 2. Sama juga seperti tadi, kita masukkan nilai yang telah kita perolehi sama dengan X tambah 2. Y kita adalah 2. Tolak Z, Z kita adalah 1, betul? Sama dengan 2. Jadi kita selesaikan X tambah 4 tolak 1 sama dengan 2. 4 tolak 1, 3. Positif 3 kita bawa ke sebelah. Ini kita bawa ke sebelah kanan. Jadi X kita sama dengan 2. 4 tolak 1, 3. Positif 3 bawa ke sebelah kanan, jadi negatif 3. X kita sama dengan negatif 1. Sebab tu dia dapat negatif 1 di sini. Jadi selesailah X kita, therefore nilai X kita adalah, jadi nilai X kita adalah negatif 1, Y sama dengan 2 dan Z sama dengan 1. Begitulah penyelesaian Gaussian elimination method menggunakan kaedah yang kedua, menggunakan kaedah table yang saya bawakan. Jadi untuk menyelesaikan Gaussian ni, basically ada dua kaedah yang saya bawakan. Kaedah yang pertama di video pertama Gaussian tadi, dan kaedah yang kedua ini menggunakan kaedah jadual. Jadi pelajar-pelajar boleh memilih, sebab di dalam peperiksaan ataupun dalam ujian dia memang tidak akan tentukan kaedah table ke ataupun kaedah apa. Jadi pelajar berhak untuk memilih kaedah mana yang pelajar kuasai dan mudah untuk mencari jawapan yang tepat.